Kisah bekas-bekas banduan neraka. Setiap manusia yang menerima azab siksaan di neraka akan mengalami berbagai-bagai penderitaan yang belum pernah terbayang oleh mereka semasa di dunia. Di sana semua manusia akan disiksa berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan semasa hayatnya di dunia. Di neraka tidak ada setitik air pun yang dapat dirasa oleh manusia-manusia malang ketika menjalani siksaan pedih di dalam neraka. Keadaan sekeliling neraka penuh dengan berbagai-bagai azab yang berupa api yang marak menjulang dengan hawanya yang 1000 kali lebih panas dari mana-mana api yang ada di dunia ini. Dengan kalajengking, lipan, ular dan lain-lain yang akan menyerang dan menggigit ahli-ahli neraka. Setelah cukup tempoh atau jangka masa siksaan, maka umat manusia akan dibebaskan dari neraka. Sebaik sahaja mereka keluar, mereka akan terasa betapa nikmatnya setelah dapat meneguk air Kautsar pemberian dari anak-anak kecil mereka yang telah sekian lama menanti pembebasan ibu bapa mereka dari dalam neraka itu. Sebaik sahaja air itu masuk ke kerongkong, seluruh tubuh mereka akan terasa segar dengan serta-merta. Lalu ibu bapa itu memeluk tubuh mereka masing-masing dengan tangisan yang tidak terhingga serta penuh dengan penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menganugerahkan syafaat baginda kepada umat-umatnya yang tersiksa di neraka melihat peristiwa itu dengan hati yang amat terharu. Kini tibalah masanya bagi bekas-bekas banduan neraka itu dipimpin masuk ke dalam syurga untuk menikmati suatu kehidupan paling bahagia yang berkekalan. Tetapi bagaimana mereka hendak menuju ke syurga dalam keadaan rupa masing-masing yang hitam legam akibat bakaran api neraka selama ini? Dalam keadaan yang begini, Allah akan menitahkan malaikat Jibril menyuruh bekas-bekas banduan neraka itu membersihkan tubuh mereka dengan menyelam di dalam telaga khas yang dipanggil Bahrul Hayat. Setelah mendapat perintah dari malaikat Jibril, maka berlumba-lumbalah bekas banduan neraka itu terjun ke dalam telaga Bahrul Hayat untuk membersihkan tubuh mereka sebelum berangkat menuju syurga. Setelah puas membersihkan diri, maka keluarlah bekas-bekas banduan neraka itu dari dalam telaga tersebut. Alangkah terperanjatnya mereka bila mendapati tubuh masing-masing kini bertukar menjadi paling cantik, tampan dan indah sekali dan jauh lebih menarik dari bentuk wajah dan tubuh mereka ketika zaman muda di dunia dulu. Inilah hadiah dari Allah untuk tetamu-tetamu taman syurga di hari akhirat di mana manusia yang mati dalam rupa yang paling hodoh berkedut dan berbagai lagi ketika di dunia dulu bertukar menjadi paling tampan dan menarik bila dimasukkan di dalam syurga nanti. Kemudian mereka diberi persalinan pakaian yang lengkap dan indah, yaitu pakaian yang disediakan untuk penghuni-penghuni syurga. Lalu mereka berjalan dengan diiringi oleh anak-anak kecil masing-masing menuju ke taman syurga dengan hati yang penuh gembira. Mendengar suara manusia yang ramai itu berhampiran dengan pintu syurga, maka berduyun-duyunlah penduduk syurga keluar ke pintu tersebut untuk menyambut bekas-bekas banduan neraka yang telah dibebaskan. Akan tetapi bekas-bekas banduan neraka yang ramai itu berasa amat malu untuk mendekati syurga kerana penduduk taman itu jauh lebih hebat dan cantik dari mereka. Mereka terasa amat malu kerana di dahi masing-masing terlekat tanda tertulis kalimah bekas banduan neraka. Perkara ini segera diadukan oleh penduduk syurga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wahai Rasulullah, umat-umatmu yang telah engkau syafaatkan dan bebaskan dari neraka terasa amat malu untuk mendampingi kami kerana terdapat tanda pada dahi masing-masing yang membezakan antara kami dengan mereka. Engkau mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dihilangkan tanda hitam itu dari dahi mereka supaya senang mereka bergaul dengan kami dan menjadi ahli-ahli syurga yang tidak terbatas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera bermunajat ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta Allah membersihkan tanda hitam di dahi bekas-bekas banduan neraka itu. Permintaan Rasulullah diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril menghantar sebiji teluh kepada setiap bekas banduan yang akan memasuki syurga. Untuk menghilangkan tanda hitam itu, bekas banduan itu terlalu gembira bila diperintahkan supaya membersihkan tanda hitam tersebut. Setelah menyapu putih telur bersama bedak ke dahi masing-masing, maka hilanglah tanda-tanda hitam itu buat selama-lamanya. Bila tanda itu sudah tiada, maka bekas-bekas banduan neraka itu diberi persalinan yang lain pula oleh malaikat Jibril sebelum mereka dihantar masuk menikmati kehidupan syurga yang penuh dengan nikmat dan kemewahan. Setelah semuanya selesai, mereka pun dipimpin masuk ke taman syurga itu.
Kemudian datanglah semua penduduk syurga menyambut tetamu-tetamu baru itu dengan hati yang amat gembira. Kini tinggallah bekas-bekas banduan neraka itu di taman syurga bersama dengan lain-lain ahli syurga yang terdahulu dari mereka untuk selama-lamanya tanpa suasana sedih dan menderita lagi seperti ketika mereka disiksa di dalam neraka dahulu.